Untuk hari ni kita akan saya dah upload lecture note dalam e-learning. Okey. So awak boleh download lah. Saya lupa pula, saya baru upload tadi pagi. Okey. Hari ni adalah statistical thermodynamics. Okey, kita nak tengok relationship. Sebenarnya dia ada connection antara microscopic level. Yang awak belajar quantum ni microscopic ya, organic chemistry tu semua microscopic. Dengan yang makroskopik. Okay, dia ada connection sebenarnya. Makroskopik ni macam thermodynamic, rate of reaction, ya. Itu makroskopik lah. Okay, kita tengok tengah-tengah dia adalah statistical mechanics. Kalau awak calculate energy dekat mikroskopik dan juga makroskopik, sebenarnya dia ada connection, dia ada persamaan sebenarnya. Okay. So kita tengok calculation of the nanti entropy. Kalau awak ingat Gibbs energy, awak dah belajar kan? Apa lagi ya? Heat capacity. Itu yang kita akan calculate jugalah based kepada uh, statistical mechanics lah. Okay, apa macam mana dia punya relationship. Okay, based kepada canonical ensemble tu. So sebab molecules ni ataupun orang panggil the movement of atoms ataupun molecules. Okay, maksudnya molecules lah, dia boleh move secara translation bergerak lurus lah. Okay, rotations rotate lah kan, pusing. Okay, vibration dia getaran lah kan, and elektronik lah. So sebenarnya bila kita campur yang theoretical unit ni, translational, vibrational dengan elektronik ni, kita akan dapat satu value yang hampir sama ataupun sama dengan makroskopik punya level. Okay, contohnya untuk calculate heat capacity kan. Okay. So especially kalau kita buat assumption yang dia punya condition adalah ideal, dia akan sama sebenarnya value tu. Okay. So bila kita calculate heat capacity ke, okay, apa lagi? In term of entropy kan, kita boleh tahu. Tapi kalau hari ni kita just calculate in term of canonical function dan juga partition function dan juga internal energy je dulu kalau sempat. Okay, sebab dalam 1 jam kan. And then besok kita akan sambung untuk heat capacity, gas energy dan juga entropy. Okay. So ini yang awak akan kita akan cover. Okay. Statistical thermodynamics sama je macam awak ambil thermodynamics untuk jurutera kan, energy, entropy, enthalpy, gas energy. Tapi yang tu lebih kepada makroskopik kan. Yang ni dia punya connection antara makroskopik dengan mikroskopik dengan makroskopik lah. Okay. So expected that kita boleh calculate thermodynamic properties lah based kepada statistical punya thermodynamics. Okay. Dan juga behavior, kita boleh evaluate the behavior of the chemical system lah based on the statistical thermodynamics. So untuk hari ni kita akan tengok sampai, kita tak cover, kita just cover untuk partition function je dan juga internal energy lah kat sini. Internal energy sampai satu ni je. Okay. With the central concept of the statistical, kalau tengok kat sini, relationship antara statistical mechanics dengan classical thermodynamics, kita boleh connect. Okay. So kita boleh connect antara microscopic viewpoints of microscopic quantumnya dengan dan juga fundamental thermodynamics lah. Kalau awak tengok kat sini, yang ni adalah thermodynamics. Kan? Fundamental thermodynamics. Yang ni quantum mechanics semua tu lah. Yang kita tak nampak tu lah. So kita boleh connectkan dia punya energy. Apa lagi? Entropy, heat capacity, Cp ataupun Cv, enthalpy. Apa lagi? Okay. Okay. So itu yang kita akan tengok lah macam mana base kepada partition function lah. Okay, so energy is exploring the connection between statistical mechanics dan juga classical thermodynamics. Selalunya involvement Boltzmann distribution lah. Memang biasanya kalau Boltzmann distribution, dia punya simbol
B lah. Beta lah. 1 divided by KT. Ni nanti kita akan guna. Ni yang biasa. Ataupun KT. Doktor, ni macam temu KK doktor. Temu KK makroskopik. Yang ni dia punya connection. Kita nak tengok. Sama ke tak sama? Oh, okey. Tengah-tengah. Kalau awak tengok ni kan. Temu KK sini. Awak dah high temperature semua tu kan. Ni kat sini lah. Yang you consider PV go to ZRT tu kan. Yang awak kata Z ni semua dah kat sini dah. Ni dia punya connection in term of antara makroskopik dengan mikroskopik. Di tengah-tengah tu. Apa tak ni? Nanti equation dia sebenarnya sama. PV sama dengan RT ni sebab kita consider ideal. Sebab dekat makroskopik ni kita biasanya neglect dia punya kinetic dan juga potential energy kan sebab besar kan makroskopik besar kan. Tapi kita reduce kita turunkan sikit level tu tengah-tengah antara makroskopik dengan mikroskopik dengan makroskopik. Di tengah-tengah lah kita akan consider lebih kurang macam ideal jugalah. So kita consider dia potential energy dan juga kinetic lah. Internal energy semua dia tengah-tengah ni lah. Yang awak belajar semua rate of reaction semua dekat sini lah makroskopik. Okay. Tapi question dia nanti memang dia akan sama lebih kurang. Sebab kita consider antara makroskopik dan juga mikroskopik. Okay. Okay. Macam mana kita nak calculate energy ni? Kita base kepada canonical assembles lah. How to calculate energy. Maksudnya, you ada unit-unit yang kecil. Kan? Dia reputational unit sebenarnya. Okay, contohnya you ada unit cell ataupun unit lah macam tu. You assemble semua ni. Sebab ni makroskopik kan. Dia akan jadi makroskopik. Assemble ni kan. Okay. Ni yang canonical apa ni kita panggil canonical assembles lah. Okay. Untuk jadi large unit. Okay. Dia punya konsep macam tu lah. Okay. So kita akan jadikan dia sebagai average unit. Okay, energy tu. So kalau total energy kita guna simbol E. Kalau average kita guna average biasa kita guna epsilon lah. So bila unit-unit yang kecil, yang ni bila yang besar kan. So unit-unit yang kecil epsilon 1, ni ada epsilon 2. Bila you combine semua ni, okay, combine dia akan jadi average epsilon lah kan, betul tak? Sebab you ada kecil-kecil kan. Bila you sebagai satu dalam satu sistem, constant temperature, constant pressure, constant volume, kan? You nak calculate energy, kan? Contohnya masukkan cube ice yang sama size kan, dia kita ignore lah dia tak melting kan. Dia sama size, cube tu sama kan. Susun, dia akan sama dengan energy untuk satu cube yang besar yang untuk bus lah, dalam bus kan, dalam satu bekas kan. Energy tu kita panggil canonical assemble lah. Okay, so kita panggil canonical assemble adalah collection of identical system. Ni dia copy semua ni. Sebenarnya sama 1, 2 constant temperature kan. So kita boleh calculate untuk yang besar ni, total energy tu. Itu maksud dia. Okay. Lepas tu nanti kita akan calculate untuk molecules. Kita calculate yang dia punya translational kan. Internal energy untuk translational, internal energy untuk rotational. So bila kita combine semua tu, 4 tu, rotational, vibrational dan electronic, ia akan dapat total internal energy. Sebab dia ada in term of panggil unit setiap unit kan. Unit untuk translational, bila kita combine kita dapat total energy lah. Okay. Sama juga dengan heat capacity dia. Okay, contoh dia macam ni kan. Kalau awak tengok kat sini, yang ni adalah total energy lah. Okay, yang ni adalah average unit of energy. Okay, kalau kita substitute dalam ni, so kita akan dapat equation yang ni lah. Kan? Okay. And then kalau kita substitute dengan Boltzmann distribution juga, Boltzmann distribution kan, dalam equation ni. Okay. So kita boleh expand equation untuk average energy lah. Okay, so daripada situ, kalau kita consider the partition function untuk beta ni kan. Okay. Untuk ni lah, untuk sebab average energy dia akan copy kan, sama-sama average energy. So kita akan dapat equation ni. Yang ni sama dengan ni sebenarnya. Nampak tak? Equation tu.
Cuma yang ni ada n lah, ada number of the unit lah, berapa unit kan. Yang ni in term of partition, in term of average unit energy. Tapi sebenarnya akan sama lah. Okey. N ni dia adalah sama dengan number of mole darab dengan Avogadro number. Kalau awak ingat lah. Okey. N ni. So awak boleh substitute dah ni. Berapa moles, Avogadro number constant kan. Okey, yang ni kemudian awak akan just differentiate, integrate. Okey, kita akan integrate. Okey. So kita akan dapat unit yang sama. Okey, energy tu. Okey. Okey. So dari situ kalau kita masukkan beta tu satu Boltzmann constant kan, 1/KT, kita akan dapat yang ni lah. Equation ni. Yang ni kita boleh selesaikan. Yang ni partition function. Problem kita adalah partition function ni. Macam ni kita nak dapatkan. Partition function ni yang kita akan consider translational untuk molekul, rotational, vibrational, electronic. Empat ni. Baru kita boleh calculate energy ni lah. Kalau kita tak dapatkan Q ni, kita tak boleh calculate lah. Okey, sebab kita kena tambahkan semua ni. Nanti kita akan cari QT, apa equation dia, QR, QV dan juga QE lah. Baru awak boleh masukkan dalam ni, boleh kira energy. Sama juga dengan yang ni. N yang ni adalah sama dengan NA lah. Okey, dia akan sama. Okey, yang ni temperature lah. K ni. K ni Boltzmann constant lah. Ni constantnya kita boleh dapatkan dekat mana-mana je. Awak Google je. Okey. Okey, kita tengok contoh 1.5. Belum contoh lagi. Saya ingatkan contoh. Kita tengok canonical function ni. Partition function. Okey. So kalau kita dekat sini canonical assembles, okey. Kalau kita n ni n tadi number lah. Volume dan temperature constants. Okey, maksudnya kalau V constant kita tak ada work lah. V. Work sama dengan, kalau awak ingat kan, VDT. VDV. VDV. Work. Awak ingat tak? Thermodynamic. 0F lah. V1 V nak. Ingat? PDV. So maksudnya tak ada work kan. Okay. So any change in the internal energy must occur by heat flow. Okay. Kalau using first law, okay, kalau constant volume kita dapatlah U minus U naught dapat Q volume kan. Ini starting. Okay. Ini yang kita panggil partition function Q ni. Okay. Q ni partition function. Okay. So kalau kita rearrange equation ni, ini just saya skip ni lah. Okay. So kita akan dapat equation untuk U lah. Okay, untuk internal energy lah. So sebenarnya sama je di ln Q. Q ni partition function. Cuma yang ni dalam kalau awak ni Q ni, kalau awak tengok ni kan, sepatutnya ada N lah kat sini. Ini sama dengan N di ln Q lah. Di beta. Ini penting equation ni untuk U ni. Yang ni pun penting. Q yang ni Q besar lah, yang ni Q kecil. Tapi dua-dua adalah partition function lah. Dan Q besar tu boleh dikatakan untuk macam tadi lah, E epsilon kecil kan, dengan besar ni. Energy kan. Itu je. Okay. So kita tengok contoh internal energy ni. Okay. Yang mana yang mana dia punya internal energy ni ada lagi greater. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, based kepada equation tadi kan, untuk internal energy yang ada partition function, kalau kita buat comparison, energy ni tahu energy level biasa kalau awak tadi molecular orbitals, energy level samalah ni, energy levels. Ni energy levels. Okay. Yang ni ada satu, yang ni ada dua. Ni satu. Contohnya yang ni 2S lah contoh. Yang ni apa? 2P. Ni ada 2PX, 2PY, 2PZ. Sebab tu dia ada repetition kat sini. Yang ni tak ada. Mungkin ni 2PX je.
Kan? Tu awak kena ingat. Okey. So, kalau kita compare ni, kalau kita buat calculation, kan? Equation untuk internal energy, okey, yang tadi itulah. Untuk internal energy ni, constant volume constant volume. Sini. So kita ada N kat sini. U sama dengan N D ln Q dibuat di beta. Dia kasih tadi apa? Equation tu. QA ada tak tulis? Ini sepatutnya ada equation ni sebenarnya. Sepatutnya ni saya lupa. Yang ni memang constant ni sebenarnya. Okey. Kalau Q sama dengan apa terus masuk ke sini. Okey. Sepatutnya ni ada equation ni. Saya lupa nak introduce. Okey. Saya miss something. Okey. Tak apa. Okey. So kalau QA, okey, QA sama dengan epsilon N epsilon pula. Ni epsilon jugalah. Energi lah yang ni. Yang ni epsilon yang tu kan. Yang biasa matematik tu. Okay, kita just, kalau awak tengok kat sini, kan, kalau base kepada yang ni ada satu lah. Okay. So, kalau tengok yang ni, energy level dia sama dengan kosong. Epsilon kosong sama dengan satu lah. Okay. Energy level dia dekat satu. Yang ni energy level dekat satu. Yang ni dekat dua lah. Okay, epsilon kosong sama dengan satu kan. Betul. Okay. So yang ni level 1, yang ni level 2. Kalau awak tengok kat sini, yang ni level kosong. Yang ni 1, yang ni 2 lah. Yeah. So kalau awak tengok kat sini, yang ni yang QA yang sebelah tu. Yang ni QB yang sebelah kanan, yang ni sebelah kiri. Yang ni ada 2. Sebab apa ada 2? Sebab yang ni ada 2. 1, 2. Okay. So just basic equation ni. Saya lupa nak explain yang equation ni. Mana entah slide. Okay. And then awak dah dapat general equations. Okay. Beta ni lah. Tinggal beta ni kan. Okay. So beta ni sebenarnya adalah sama dengan KT lah. Yang ni adalah sebenarnya kalau kat sini epsilon N ni adalah sama dengan HV. Okay. Kalau awak tengok kat sini HV sama dengan ni lah. Yang tepi ni. 0, 300, 600 lah. Ni tepi ni. Okay. So just masukkan lah kat sini. Kalau kita ambil QA dulu. Okay, QA. Kemudian you expand kan. In term of UA. Kan, yang ni UA kan. Kalau awak ingat balik, equation of U adalah sama dengan sigma ln Q divided by delta B kan. Sebab QA, awak masukkan dalam ni lah. QA. So, awak akan dapat equation yang ni. Okay. So, N sama dengan ni lah. Kalau awak nak tukar. Okay, ni kalau nak tukar boleh N. Okay. NA, Avogadro number tak ada masalah. Kalau you nak express in term of N pun boleh je. Okay. So kalau tengok kat sini, bila kita rearrange equation ni, ini bila you buat integration Bila you buat integration, you dapat ni Faham Awak kena ingat, ini integration. Bila ada ni je, untuk tukar kepada ni, awak kena buat integration. Ni. In term of delta B lah. Delta beta lah. You buat integration. So you akan dapat yang ni. Okay. So and finally, kita boleh reducekan, masukkan beta 1 divided by KT kat dalam ni. Kan? KT ni Boltzmann constant, temperature. Temperature tadi adalah 298 ni. Okey, 298. Okey, dan juga Boltzmann constant. So kita akan dapat 200 je. Okey. N ni nanti boleh tukar. Okey. N sama dengan NA je lah, berapa number of mole. Yang ni kita tak ada consider atom apa kan.
Okay. So kita just dalam in term of n je lah. Okay. Kemudian yang B tu sama juga. So kalau kita buat comparison, UB ni lagi tinggi dia punya internal energy. Okay. Bila kita calculate based kepada partition function tadi. So partition function tadi untuk internal energy ni lah, sama dengan delta Q divided by delta beta. Yang ni tadi kita masukkan. Okay. And Q tadi adalah sama dengan summation of En times with epsilon negative beta En. Ni yang masukkan dalam ni. Okay. So itu kalau kita buat comparison lah. Sebenarnya nanti internal energy ni kita akan dapatkan, kita akan U total sama dengan U transnational lah, plus U rotational, U vibrational plus U electronic lah sebenarnya. Ini nanti kita akan dapatkan. Okay. So yang ni just a basicnya lah. Okay. Macam mana kita gunakan partition function. Okay. Ada soalan tak? Ada. Lagi. Okay. Okay. So kita tengok ada example 2. Kita tengok example 2 ni. For an assemble consisting of 1 mole of particle having, ni nampak ni ada 1 mole. Ni N lah. N lah. Sebab tadi N sama dengan NA lah. Having two energy level separated at two energy level, HV equal to 1 times 10 negative 20 lah je. Okay. What temperature with internal energy of the system equal to 1 kilojoule. Dia kasih dekat sini. U dia kasih kan? U dia kasih. U dia kasih lah. Yang ni U. Yang ni HV. Okay. So macam mana kita nak guna yang ni tadi. Epsilon N ni. Awak tengok kat sini. Ni. HV lah. Okay. Kita by definition. Okay. Okay. So N sama dengan N and A. And U sama dengan negatif epsilon U divided by D beta lah. Atom volume. N kan? Aktif Okay. Epsilon Q divided by delta V lah. Okay. So ni masukkan dalam ni. So awak akan dapat U sama dengan Okay. Okay. So rearrange lah. Sebab Q tadi sama dengan, kalau awak ingat question yang tadi tu lah. Okay. So Q tadi sama dengan apa tadi? Epsilon N En
epsilon negatif beta En lah. Okay, so kita just rearrange balik. So ni boleh bawa ke bawah ni. So U by N NA negatif 1 dibuat by 1 plus. Ni selepas you masukkan kejap beta beta tak main ni beta. Okay, so volume dengan ini dibuat by HV HV sama je. Ini satu. Okay. Doktor, ni equation yang kita pakai mana ni? Ini kalau kita dah masukkan tadi yang apa ni? Q tu. Okay, epsilon En BV tu kan. Okay. Q ni. Sekejap Yang ni tadi. Yang alamak. Ni saya delete, saya ni saya ni dah salin dah. Yang ni. Yang ni tadi. Question yang ni. Yang ni. Ni lah. Okay. So kita ambil sampai sini je. Rasa tak? Kalau awak masukkan. Sebab dia kata soalan tu two separate molar. Okay, two separate molar maksudnya ada N sama dengan kosong, N sama dengan 1 lah. N sama dengan kosong, N sama dengan 1. So maksudnya energy level tu sampai sini je lah. Bukan yang ni soalan dia sampai sini je lah. Okay. Okay. So kalau awak tengok kat sini 1. Sebab En yang ni sama dengan HV. Tadi saya dah explain kan. So kalau N sama dengan kosong sama dengan 1. Yang ni E negatif beta HV lah. Okay. So tadi question tu dah sampai mana tadi? Kalau saya tadi dah sampai sini kan. So kalau tadi tu sebab awak punya equation adalah U yang ni kan, yang tadi tu U sama dengan N NA. Okay. Sama dengan U sama dengan negatif, kita derive tadi ni, NA divided by Q kan. Betul tak? Ini dQ divided by d beta. Yang ni bawa lah ke bawah. So U sama dengan negatif 1 divided by Q N NA. So ni awak akan dapat D Q divided by d beta. Okay. So dikata assemble of one more having two energy levels. Two energy levels. N sama dengan kosong, N sama dengan 1. Okay.
So Q, kalau awak perasan Q sama dengan apa tadi? Ni yang tadi tu kan, summation of epsilon n, epsilon negatif beta. Inilah HV lah, saya yang tukarkan EN tu jadi HV lah. Okay. So ni kalau dari kosong dengan 1, kalau awak tengok balik 1 plus epsilon negatif beta kan, HV lah. Okay. Ini masukkan dalam ni, Q ni. Okay. So U sama dengan NNA sama dengan negatif 1. Tadi, ni saya dah sampai sini kan tadi. 1 plus epsilon negatif beta HV kan, D divided by D beta 1 plus epsilon negatif beta HV V lah. Sebab dia sampai 2 energy level kan. Okay. Kemudian awak kena integrate lah benda ni. Ujung ni awak kena integrate lah. Okay. Integrate pula. Differentiate lah. dB kan. Sorry. Okay. Kalau awak differentiate benda ni. Okay. So, bila awak differentiate, okay, awak akan dapat ni lah sebenarnya. Okay. So, sama dengan so, tadi U sama dengan N NA. Bila U differentiate lah HV E negatif beta HV sama dengan 1 plus ini matematik lah HV lah. So awak boleh ni lah simplify kan, HV divided by epsilon beta HV plus dengan 1. Okay. So rearrange lagi. Yang satu ni boleh bawa ke kiri. Okay. So ln sama dengan, kita boleh rearrange equation ni. NA HV divided by U minus 1 equal to E beta HV. Okay. Okay, ni epsilon kan. Epsilon kan. Ni boleh bawa ke sini. Jadikan ln. Dengan beta HV lah. HV. So beta sama dengan 1 divided KT. So ni akan sama dengan HV divided by KT lah. Okay, divided by KT. Okay. So yang ni equation ni awak boleh rearrange lagi in term of T sebab nak cari temperature kan. Okay, nanti saya kasih jawapan. So bila you rearrange kan, T sama dengan HV divided by K ln okay, and NA HV divided by U minus 1. Ni boleh calculate lah. Yang ni number of mole adalah sama dengan 1. Sebenarnya equation yang last kali yang ni lah. Ya, betul. Kita rearrange balik. Ni Avogadro number. Avogadro number. 6.0233. HV ni, ni masukkan. U yang ni.
Kan? HB pun sama je. Ni HB juga. N ni Avogadro number. Okay. K ni, K Boltzmann constant kan 1.38. So, negatif 3. 7, Avogadro number tahu kan? 6.0233. Ya betul. So, nanti kalau awak masukkan semua ni, awak akan dapat jawapan lah. Calculate temperature. Okay. Doktor, sebelah Boltzmann tu N tu apa? Sebelah Boltzmann. Yang ni K K sebelah dia N kan? Lon. Oh, Lon. Lord. Okay. Tak, ni saya kasih yang dia punya yang betul lah. Ini saya tulis tak betul kan? Saya kasih dalam grup. Nanti awak cari jawapan dia. Saya dah kasih ni dah. So, maknanya yang tadi kita susun-susun differentiate semua tu, yang dah sekali kita dapat ni lah. Ya, betul. Ni dah. Saya dah kasih dalam grup. Dia yang pentingnya equation ni je. Yang ni Q betul saya tak yang ni. Kan? Yang ni. Ini. Ni samalah ni. Q ni dengan N. Okay. Dua ni. And then yang ni. Ni partition. Yang ni partition function lah. Ni base kepada energy level ya. En ni dia boleh jadi ni HB lah ni. So daripada situ awak rearrange lah equation. Nanti awak akan dapat. Cuba dapatkan jawapan tu. Saya dah masukkan. Berapa jawapan awak? 61 dah. Saya pun dah pekat dah kering. Kau kita sambung besok. Sama besok lah, Doktor. Kan? Tapi jawapan tu doktor nak bila? Kira sekarang Apa? kan? Ha? Doktor nak kira sekarang ke jawapan tadi tu? Cuba kira. Kalau sempat, kira dulu. Berapa jawapannya? Kira ya. Kira sekejap. Just masukkan je tu. Kering dekat saya. Dah minum banyak kali lah. Besok boleh habis lah. Besok jam 9 juga. Jam 2 kita habis lah. Yang ni just introduction lah. Nanti yang penting dia masa entalpi, entropi. Sebab daripada cells, saya panggil unit lah. Unit-unit yang kecil tu. Kan? Kita gabungkan. Kita dapat total energy. Itu je lah. Ini just menunjukkan daripada energy level yang lain. Negatif 1 ke, Doktor? Negatif 1. Ke saya salah masuk? Salah masuk tu. Okey, saya kasih jawapan lah. Temperature 449 Kelvin. Temperature ni. Temperature 9 Kelvin. Cuba kira balik. 449 Kelvin. Dapat tak? Tu semua saya dah kasihkan. Nombor tu ada kat bawah tu. Okey, so kita sambung besok lah. Saya pun dah, mata pun dah kering lah. Dalam berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam. Okey, ada soalan tak? Okey, so kalau tak ada soalan, itu je untuk hari ni.
So doktor jawab equation yang kita nak guna yang last kali tu je lah yang doktor bagi tu. Yang tu je lah. Derivation tu tak payah lah. Okay, alright. Derivation tu pun kalau saya explain Pening nanti. pening je. Okay. Nanti ada equation yang penting lagi lah yang depan-depan. Derivation biasanya saya tak ni. Okay. So itu je. Terima kasih. Kita sambung lagi esok lah jam 9 ya. Link ada dekat dalam e-learning.